Okey, sekarang kita tahu apa itu larutan. Mari kita fikir apa yang perlu untuk menjadikan satu molekul boleh terlarut dalam larutan atau dalam pelarut atau solvent. Jadi mari kita mulakan dengan garam. Okey, dan dalam kimia anda akan selalu dengar perkataan garam sepanjang masa. Okey, jadi biar saya lukiskan sekarang garam ataupun salt. Okay, dalam kehidupan seharian kita garam digunakan dalam masakan. Ia menjadikan masakan masin. Okey, ataupun ia dipanggil sebagai sodium klorida. Okey, NaCl. Garam ini juga ialah garam yang sama digunakan dalam masakan. Okey, dan juga dalam kimia. Okey, walaupun dari sudut pandangan kimia ia tidak peduli apa yang garam biasa lakukan, iaitu memperasakan masakan anda. Okey, dalam sudut kimia alasan kenapa ia dipanggil garam ialah kerana ia merupakan sebatian neutral yang terdiri daripada ions. Okey, anda semua tahu ia terdiri daripada sodium. Okey, sodium. Sodium ingin melepaskan satu daripada elektronnya dalam lingkaran valens. Okey, klorida pula ingin mengambilnya, jadi ia pun ambil klorida menjadi ion negatif dan sodium menjadi ion positif. Okey, klorida menjadi ion negatif, sodium menjadi ion negatif dan mereka akan melekat sesama mereka dengan kuat. Okey, kerana yang ini sekarang positif, okey, yang ini pula negatif. Setelah ia mengambil dia punya elektron. Okey, bayangkan rumah anda sangat kecil, jadi anda terpaksa memberikan anjing anda kepada orang lain yang punya ruang untuk anjing, dan sekarang okey, sekarang anda terpaksa melipat di rumah orang tersebut pula setiap masa kerana mereka mempunyai anjing anda yang sangat anda sayang. Okey, saya tidak pasti konsep itu sesuai atau tidak. Okey, tapi harap anda dapat idenya. Okey, garam merupakan sebatian neutral. Okey, sebatian umum yang lain ialah potassium chloride. Okey, potassium chlorida. Anda juga boleh menggunakan kalsium bromida atau saya boleh lakukan sekumpulan mereka. Okey, tapi ia semua ialah garam ataupun salt. Apa yang kita tidak tahu ialah apa yang akan berlaku jika kita cuba untuk larutkan garam-garam ini ke dalam air. Okey, kita tahu yang air ialah cair. Okey, jadi mari saya lukis air. Jadi ini adalah molekul oksigen dan ada dua hidrogen. Okey, molekul oksigen. Dan kita ada dua hidrogen, saya lukis begini. Saya akan lukis beberapa dari mereka. Dan semestinya anda punya molekul oksigen yang lain di sini. Okey, oksigen. Okey, jadi mungkin hidrogen ini dalam orientasi yang begini. Okey, kerana hujung hidrogen telah menarik melalui ikatan hidrogen. Okey, kita telah belajar hal ini kepada hujung oksigen kerana ia mempunyai sedikit charge negatif di sini dan sedikit charge positif di sini. Ini bukan ikatan hidrogen yang kita kerap bincangkan. Okay, dan mungkin anda akan ada oksigen yang lain di sini dan ia mendapat oksigen. Okey, dan ia akan mendapat hidrogen di sini dan juga di sini. Okey, anda akan ada beberapa ikatan hidrogen di sini. Okey, saya boleh buat oksigen lain di sini dan anda boleh lihat dengan jelas struktur terbentuk walau apa yang saya lukis. Ia sebenarnya lebih kepada okey, jika anda dalam keadaan berpujal, ia akan menjadi kaku dan mereka hanya boleh bergetar di tempat sendiri. Dalam keadaan cair, mereka akan bergerak-gerak. Mereka akan bergeser sama mereka tetapi masih lagi berada berdekatan antara satu sama lain. Okey, sebenarnya keadaan cair untuk air adalah yang paling padat. Okey, paling padat. Sekarang apabila anda berurusan dengan perkara seperti ini, okey, ia bergerak. Mungkin yang ini bergerak ke arah itu, yang ini bergerak ke arah itu dan anda mahu larutkan, okey, melarutkan sesuatu seperti sodium klorida. Okey, sodium klorida sebenarnya molekul yang agak besar. Okey, jika anda rujuk pada jadual berkala sini, okey, oksigen ialah unsur atau elemen kumpulan 2. Okey, hidrogen pula sangat kecil. Kita tahu apabila hidrogen membentuk ikatan hidrogen oksigen, ia cuba melihatkan proton yang duduk di luar sini kerana semua elektron suka untuk bergaul dengan oksigen. Okey, manakala sodium dan klorida mereka jauh lebih besar. Okay, mereka jauh lebih besar. Okey, saya tidak menekankan saiz molekul dengan tepat, tetapi mungkin okey, sodium, katakan sodium yang mana merupakan okey, sodium merupakan molekul yang lebih besar. Okey, kita tahu dalam jadual berkala semakin kita ke kanan, semakin kecil unsur tersebut. Jadi sodium ialah atom yang agak besar. Manakala klorida agak kecil, tetapi mereka berdua lebih besar daripada oksigen dan juga hidrogen.
Jadi mari saya lukiskan. Jadi sodium, okey. Sodium, okey, saya buat sodium sebagai positif. Okey, ia jadi dia agak besar, mungkin kelihatan seperti ini. Sodium Na. Okey, sodium ialah positif dan anda ada klorida. Saya akan buat klorida dalam warna ungu. Okey, mereka masih lagi agak besar. Ini klorida. Okey, klorida kelihatan seperti ini. Okey, Cl charge negatif. Dan apa yang berlaku apabila anda letakkan ia di dalam air, ia akan terpisah. Walaupun mereka dalam keadaan pecah, okey, mereka sangat padat antara satu sama lain. Okey, apabila anda letakkan ia dalam air, ketiun positif, okey, ketiun positif akan tertarik pada charge separa negatif yang ada pada oksigen dalam air. Okey, dan anion negatif akan tertarik, okey, pada charge positif hidrogen. Tapi untuk mendapatkannya, misalnya sodium ion ini ini ke dalam, okey, ke dalam air, ia harus sesuai atau fit, okey, dalam ruangan ini. Contohnya saya lukis ini sebagai cair pada mulanya, tapi ia adalah berpecah dan anda akan ada struktur ini, ia akan menjadi sangat susah. Bahkan ia menjadi mustahil untuk menyelitkan sodium yang besar ini untuk menjadikan ia larut. Okey, larut ke dalam air, okey, dalam pepecahan ais. Walaupun air sejuk, ikatan ini tetap juga sangat kuat dan ia akan menjadi sangat susah untuk bergerak melipasi satu sama lain kerana tidak banyak tenaga kinetik yang ada. Jadi apa yang anda perlu lakukan ialah panaskan air yang anda ada kerana air panas. Kerana air panas lebih baik disebabkan ia mempunyai sedikit tenaga kinetik dan ia memberikan sedikit ruang, okay, memberikan sedikit ruang atau memberikan ruang untuk sodium ion yang masuk, okay, untuk berlanggar dan membentuk konfigurasi, okay, yang lebih stabil. Okay, dan konfigurasi yang lebih stabil akan kelihatan seperti ini. Okay, ini adalah sodium. Sodium kelihatan seperti ini dan anda ada sekumpulan, okey, ada sekumpulan sodium yang positif. Ia akan ditarik kepada charge negatif molekul air iaitu oksigen. Okey, ini oksigen. Seperti ini hujung oksigen dan kemudian hujung hidrogen akan menghala ke arah lain. Okey, hujung hidrogen ini akan menghala ke arah yang lain. Dan semestinya atom klorida ini akan menjadi sangat tertarik pada belah satu lagi. Jadi atom klorida, okey, mungkin akan berada di sini. Okey, akan berada di sini. Jadi atom klorida mungkin akan berada di sini. Cl, charge negatif. Untuk mendapatkan lebih banyak sodium klorida, okey, dalam air, anda perlu panaskan air lagi, okey, sepanas mungkin. Kerana apa yang berlaku ialah ia akan menyebabkan ikatan menjadi lemah dan atom yang besar ini, okey, atom yang besar ini akan berlanggar sesama mereka. Okey, secara amnya jika anda fikir tentang kelarutan bahan larut ataupun solute, okey, solute ataupun bahan larut, okey, anda fikirkan kelarutan, solubility dalam air, anda terutamanya jika anda fikirkan bahan larut pepejal, okey, iaitu sodium klorida ke dalam pelarut cecair, maka semakin tinggi suhu pelarut, semakin banyak pepejal yang akan terlarut, okey, di dalam cecair, atau anda akan meningkatkan lagi kelarutan. Maka jika suhu meningkat, maka kelarutan meningkat. Suhu meningkat, kelarutan meningkat. Contoh je, jika anda mengambil beberapa ketul garam, anda boleh melakukan eksperimen dengannya kerana ia tidak bahaya dan juga tidak mahal. Okey, kerana harga garam sangat murah. Okey, cuba masukkan ia ke dalam gelas dan ia akan larut di dalam air. Anda boleh goncangkannya sedikit supaya ia cepat larut. Anda boleh fikir apakah yang berlaku pada peringkat awal molekul sekiranya anda goncangkan ia, dan adakah ia membantu jika anda goncangkan ia. Pada satu tahap anda akan terfikir, jika ini ialah, okey, gelas yang mempunyai air di dalamnya, maka garam akan terus larut. Okey, tapi sampai satu tahap ketika anda melihat terdapat kristal garam di bawah permukaan gelas anda. Pada satu tahap air akan menjadi tepu dengan garam. Okey, tepu dengan garam pada suhu yang sama.
Okey, selepas itu anda akan mula letakkan air tersebut dalam microwave atau panaskannya lagi. Anda akan nampak walaupun garam boleh meresap ataupun berlarut dalam air, dan ia disebabkan tenaga kinetik dari suhu dalam microwave yang menyebabkan partikel boleh keluar dari konfigurasi mereka dan berlanggar sesama mereka. Dan apabila anda mengambil garam ini, yang merupakan sebatian ion yang neutral, mereka sebenarnya terdiri daripada ion tetapi mereka membatalkan antara satu sama lain. Apabila anda letakkan dalam air, sebatian ini dengan sendirinya tidak normal. Apabila mereka dalam keadaan pejal, mereka tidak mengalurkan arus elektrik walaupun mereka punya cas. Mereka sangat rapat antara satu sama lain, jadi tiada ruang untuk pergerakan cas. Tapi bila mereka mula terpisah dalam air atau melarut dalam air, dengan segeranya anda akan dapat cas-cas yang terapung dalam air dan ia boleh mengalirkan arus elektrik. Ia boleh mengalirkan arus elektrik dan menjadi konduktor elektrik yang baik. Sekiranya anda berurusan dengan pepejal, dalam larutan cair, menurunkan suhu akan menyebabkan kelarutan berkurang kerana ia akan menjadi sukar untuk menyesatkan molekul dalamnya dan meningkatkan suhu dan akan menaikkan kelarutan. Bagaimana dengan gas pula? Bagaimana jika anda membuat soda dan ingin larutkan sedikit sedikit karbon dioksida ke dalam air. Ia berbeza dengan apa yang kita buat dengan garam. Kerana garam ialah sebatian ions. Mereka mempunyai tarikan semula jadi terhadap hujung polar air yang berbeza. Tapi untuk gas pula, kebiasaannya mereka tidak mempunyai daya tarikan yang kuat. Disebabkan itulah mereka berbentuk gas. Terutama dalam suhu bilik, mereka lebih gemar bebas. Gas, mereka mempunyai tenaga kinetik yang bagus. Tetapi lebih penting lagi ikatan antara mereka. Misalnya dalam gas ideal, contoh dalam gas ideal, ikatannya hanya mempunyai London dispersion force. Daya sebaran London. Mereka mempunyai ikatan yang lemah dan disebabkan itulah pada suhu dan tekanan yang sama yang mana air menjadi cecair, gas akan tetap menjadi gas. Mereka akan melompat jauh dari satu sama lain kerana mereka tidak gemar bersentuhan sama mereka. Sekarang apabila anda letakkan ini dalam air, katakan ini merupakan sekumpulan molekul air di sini. Terdapat molekul air di sini. Jika anda hendak larutkan karbon dioksida, anda boleh abaikan benda ni. Jika anda mahu larutkan karbon dioksida dalam air, jika anda larutkan dalam air, maka ia ialah sedikit molekul karbon dioksida. Saya hanya menulis molekul dalam bentuk bulatan saja. Jadi apa yang molekul ini buat? Ini merupakan keadaan semula jadi gas. Katakan ia gas pada tekanan biasa, maka ia ingin lepas dari air ini. Tapi ia tidak boleh dilakukan dengan senang kerana terdapat molekul air di sekelilingnya, bukan? Yang ini mahu lepas keluar tapi dia dikelilingi oleh molekul air. Jadi apa yang membantu ia untuk keluar? Jadi jika anda naikkan purata tenaga kinetik dalam sistem, jika anda buatkan semua ini bergerak dengan lebih pantas, terutamanya jika molekul karbon dioksida ini sendiri punya tenaga kinetik yang lebih, maka mungkin mereka boleh keluar. Seperti jika anda melakukan eksperimen dengan botol Coke sebelum ini, anda boleh goncangkan sistem tersebut kerana jika anda goncangkan, ia bergerak ke sana kemari dan membolehkan mereka keluar. Jadi apabila mereka larutkan gas di dalam cecair larut, apabila bahan larut ialah gas, ia akan mempunyai kesan berlawanan yang akan meningkatkan suhu. Apabila suhu meningkat, kelarutan, solubility akan menurun. Kerana mereka ini mahu lepas, mereka mahu bebas, mereka mahu berada jauh dari molekul lain dan mahu untuk melantun di kawasan yang terbuka. Jadi apa-apa saja yang menyebabkan sistem untuk lebih bergerak, mereka akan meningkat, dan jika suhu menurun, kelarutan akan meningkat. Faktor lain, dan ia tidaklah satu faktor yang utama apabila anda bercakap tentang bahan pejal larut. Tapi jika anda bercakap tentang bahan larut,
Okey, bahan larut cair boleh disebutkan. Jadi ini ialah molekul karbon dioksida dan anda juga mempunyai beberapa molekul air. Mereka semuanya sepatutnya bersama saiz iaitu akan larut. Akan larut saya rasa anda dapat idenya. Tekanan juga merupakan faktor utama. Saya pernah cakap sebelum ini, keadaan semula jadi mereka ialah berkeliaran bebas. Mereka mahu keluar. Mereka mahu melantung keluar daripada air. Tetapi jika anda mempunyai tekanan yang tinggi di sini, di atmosfera di atas ini mempunyai bertonton molekul yang melantung dengan kuat di atas permukaan cecair. Jadi jika di sini terdapat banyak molekul yang melantung dengan sangat kuat, di atas permukaan, jadi ia akan menjadi sangat susah untuk apa-apa keluar ke atas. Dan disebabkan itulah apabila anda mempunyai tekanan yang semakin meningkat, kelarutan gas juga akan meningkat. Kelarutan gas juga akan meningkat. Dan ia untuk gas. Jadi perkara menarik yang anda kena ingat ialah apabila anda bercakap tentang kelarutan, pepejal ialah berlawanan dengan gas. Suhu bagus untuk kelarutan pepejal. Tetapi bukan. Kita kata apabila kita letakkan garam atau gula dalam air, ia bagus jika tingkatkan lagi suhunya, anda boleh larutkan banyak lagi dalam air. Tapi berbeza dengan gas. Ia bertentangan. Anda kena turunkan suhu untuk meletakkan banyak gas ke dalam larutan atau meningkatkan lagi tekanan untuk mengelakkan partikel dari lari keluar dari atas. Harap-harap ianya membantu. Terima kasih.